Assalamualaikum. Jangan lupa untuk saksikan filem Kancong yang akan berada di Pawagam, rumah anda pada 11 Ogos di Astro First. Terbaik. Kancong. Ring, ring, go away. Assalamualaikum guys, welcome back. Satu benda yang bagusnya dekat dalam dunia yang semakin canggih dan tak bertepi ni, ramai antara kita yang makin suka berkongsi ilmu-ilmu berguna, dan ada antara mereka yang belajar ilmu yang dikongsi ni berjaya dalam bidang yang diorang belajar. Banyak contoh-contoh yang aku tengok, diorang belajar skill-skill dekat dalam YouTube, lepas tu diorang guna ilmu tu untuk cari sumber pendapatan. Sebagai contoh, repair telefon, bertukang, bela ikan dan sebagainya. Ada juga yang ajar skill-skill halimunan in a good way lah. Sebagai contoh, ilmu marketing, business dan public relation ataupun cara menggurat awet secara percuma. Tugas kita cuma subscribe dekat channel diorang je. Bak kata sahabat-sahabat dekat Indonesia, subscribe itu gratis guys. Dekat Malaysia pun kita ramai sifu-sifu perniagaan yang ajar cara berniaga dan sebagainya. Tak payah sebut nama pun, dah tengyang dah nama-nama mereka yang selalu keluar dekat radio, media sosial ataupun TV. Dan hari ini, viral satu video yang menunjukkan seorang pengguna media sosial ni berkongsi pengalaman dia berinteraksi bersama dengan seorang sifu perniagaan yang mana dia bertanyakan satu soalan yang buatkan sifu perniagaan ni koyak. Pagi tadi dalam live night abang tanya satu soalan. Bila soalan abang dah scroll naik ke atas, abang tanyalah lagi berulang kali supaya dia menjawab soalan abang. Faham tak benda tu? Okay? Tiba-tiba soalan-soalan yang macam bodoh lah saya nak jawab. Kalau saya jawab soalan-soalan macam tu, ada seorang niat tanya kan, apa bisnes yang berjaya? You berjaya apa? oh, as a business leader, we lead by example. Macam saya ada Korea Hub. Saya ada bisnes RFID. Walaupun belum lagi jadi jutawan, tapi alhamdulillah halal rezekinya. Dan individu tu terangkan tujuan dia bertanya soalan tu sebab dia nak tahu juga sifu ni berjaya dalam bidang yang mana. Sebab kita tahu setiap bidang ni pengurusan dia berbeza. Sebagai contoh, F&B, cara pengurusan dia berbeza dengan tukang besi ataupun kelapa sawit. Contoh, Ada real business yang proven sudah berjaya. Contoh macam dalam bidang F&B, orang lain yang dalam bidang F&B bolehlah ikut cara Cik. Saya hanya nak tahu apa bisnes Cik Najib yang berjaya supaya menjadi example pada orang. individu ni bertanya juga, sejak sifu ni dah ada lebih daripada 80,000 anak murid, berapa ramai yang berjaya? Berjaya ni kira A lah. So 85,000 peserta Cik Najib ni, adakah 80,000 dah berjaya jadi jutawan? Boleh kongsikan? Kalau memandang buat kelas mengajar orang tu hina, anda menghina pekerjaan Rasulullah. Tunggang agama baik. Tu saya tanya Cik Najib ni, apa bisnes yang example yang Cik Najib ada sampai Cik Najib boleh ajar orang tentang ilmu bisnes dan charge orang ribu-ribu? Saya faham anda punya idea tak ada siapa nak beli. Saya faham. Jangan kecewa. Jangan kecewa. Okey, saya surrender Tak lah. salah petik nama Cik Nabi. Najib lah Kalau kita tak orang petik yang nama Nabi, paling takkan power nak jual petik nama Helio. syaitan dengan Saya iblis. surrender. Saya Betul pun tak Kadang-kadang- jual bisnes Nampak Helio tak? Cik Najib. Kebodohan Saya orang surrender. kita. Betul kan? Tak, kadang-kadang kita ni nak kena nasihat. Sometimes kadang-kadang kita nak kena nasihat sebab kadang-kadang bangsa kita ni dah ada kebodohan dia, kejahilan dia. Jadi macam ni nak kena diberitahu juga. Macam saya tak boleh buat. Aku tak nampak ada apa-apa masalah pun dengan soalan daripada individu ni. Soalan dia mudah je. Buat apa sebelum ni? Supaya kita ada benchmark. Aku tak nak sentuh bab coaching dia. Mungkin ada antara mereka yang join kelas dia yang berjaya. Kalau kita fikir logik lah kan, dalam 1000 batu yang kita baling, mungkinlah ada dalam satu ataupun dua yang mengena. Betul tak? Kalau nak bising pasal orang buat kelas, aku terus terang korang, aku pun ada juga buat kelas YouTube. Dan aku pun memang kenakan bayaran untuk siapa yang nak masuk. Cumanya ada sebilangan golongan yang aku takkan kenakan bayaran. Sebagai contoh, kawan-kawan aku lah. Mereka yang betul-betul tak ada duit dan terkesan, dan juga mereka yang aku nampak memang bersungguh-sungguh nak belajar ilmu YouTube ni dan apply ilmu tu dekat dalam apa yang dia buat dalam YouTube ke apa semua kan, dalam media sosial dan sebagainya. Dan siapa yang join kelas aku ni, dia cuma bayar sekali je seumur hidup, dan dia boleh join kelas aku ni seberapa banyak yang dia nak, berapa kali yang dia nak, sampailah dia puas hati, sampailah insya-Allah diorang berjaya. Aku kenakan payment untuk kelas aku pun pasal dua benda. Yang pertama sebab nak bayar sewa tempat tu lah, dan juga duit minyak aku. Yang kedua sebab aku pernah buat kelas percuma dulu, tapi yang join kelas aku tu dia tak hargai pun apa yang aku ajar. Mungkin sebab dia ingat benda tu free, jadi tak ada guna. Jadi aku charge minimum sekurang-kurangnya. Kalau kata lepas dia belajar, dia orang tak apply, dia orang tak buat, tak adalah aku rasa macam ralat lah bila kata kita dah ajar, kita dah spend masa kita, kita dah buang air liur kita kan, tapi kita punya ilmu tu tak dihargai. Untuk kes kali ni jelas kita nampak, walaupun kita mungkin ada ilmu dalam sesuatu bidang, sebagai contoh dalam
ilmu bisnes. Tapi kita sebenarnya mungkin ada bidang yang kita kurang. Sebagai contoh, public relation. Cara nak menjawab soalan daripada orang ramai. Jadi pada Sifu tersebut, selain daripada bijak mengajar, mungkin boleh belajar cara untuk menjawab. Nanti bolehlah buat kelas menjawab soalan pula, ya tak? Dan akhir kata pepantun, apalah guna ada pagar kalau dibiar tak terjaga. Jadi pengajar kena bersabar. Kalau koyak, apa maknanya? Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.